Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. So far saya pergi 2 fakulti. Dua-dua tak ada guru, tapi di sini ada guru saya, jadi kena hormati guru kita. Masih ada, di fakulti sains namanya dah tak ada dah tadi ya. Tapi di fakulti ini masih ada, jadi saya menghormati lah semua. Yang pernah mengajar saya, dekan tak pernah mengajar, dia muda ya. Seterusnya semula Prof. Syahrir, EMN. EMN kenal kan? Dia gelak Abdullah Manawi. Dr. Abdullah, urusan dan semua rakan-rakan lain dan saya yakin hari ini kita juga ada rakan-rakan akademik dan juga berpilih lah. Bila dekan share ke depan tadi ya, so pertanyaan pertama saja yang keluar daripada idea saya adalah siapa kata fakulti apa tadi? Social Science, sains sosial dan kemanusiaan ini tak hebat. Dan boleh faham ni ada yang international staff, you understand me. Kalau tak faham, ask your friend. Dan saya secara peribadi merasakan bahawa ruang untuk fakulti ini ruang untuk fakulti ini muncul menjadi lebih hebat adalah sangat terbuka luas dan kekosongan jawatan juga banyak ya, kalau tadi kita target untuk universiti keseluruhan kita target profesor kena ada 15%. Jadi tadi bawa 5%, mana ada kekosongan 10%. Kosong tu apply. Maksudnya kosong untuk diisi. Jadi banyak peluang dan ruang. Jadi bayangkan berapa tadi fakulti 2,000 lebih staff 263. So kalau kita nak isi 15%, kan maknanya ada lagi berapa yang kosong yang boleh diisi oleh rakan-rakan yang sepatutnya melayakkan diri lah. Itu maksud kita melayakkan diri untuk mereka apply. Dan ramai mentor-mentor dekat sini yang boleh bantu dan tanya kepada Prof. Syukri dekan kerana mengusahakan perkara ini. Kita tidak melakukan. Jadi kalau ada orang kata alah kondisi nak bagi itu, saya harap jauh daripada saya. Niat begitu tidak ada. Niat yang ada ialah kita nak bantu dan di universiti sekarang ni untuk maklumat keseluruhannya kita ada. Kita target 15%, kita ada baru ni kita cuba lajukan sikit. Kita mungkin dapatlah 11-12%, padahal 3% lagi. Itu peringkat universiti. Tapi di fakulti ini kau tengoknya ada kekosongan 10% yang boleh diisi dengan jawatan profesor. Dan selebihnya adalah Profesor Madya tu dapat jatah berapa? Okey 25. Jadi 24% Profesor Madya yang naikkan untuk naik jadi Profesor Madya pun akan kosong. Jadi itu siri pembangunan staf development. Dan tahniah juga kerana Dr. Kasim dia tak ada hari ini. Saya tahu dia ada di Fakulti Sains menjalankan tugas untuk negara mengulas dan bila kata dekan kata ada yang menitis air mata tu saya tak tahulah kat mana yang menitis tu kan. Kita harap mungkin sebenarnya buku itu sebenarnya yang menjadi mentor kami Dr. Kasim lah, kita rekodkan kat sini lah ya. Saya sebenarnya dengan upayaan yang saya ada ni hampir setiap kali nak tulis, nak siapkan buku tu kami give up, saya give up. Dah malas nak tulis lah kata dengan Dr. Kasim, saya tak ada idea lah kata nak keluar, tapi dia lah yang menjadi di belakang talian ni. Yang peliknya pula saya tak ada izin nak tulis, tapi Dr. Kasim nak tulis. Tapi lepas tu saya akan tulis semula. Jadi biasanya apa yang saya tulis tu habis override dia punya. Dan dia terima saja kan. Okeylah. Dan dia keseluruhannya adalah chief editor. Jadi banyak beberapa cerita yang ditulis rakan-rakan di sini. Dr. Hadi pun ada sempat. Dan diberikan oleh Dr. Kasim. Chapter 4 biasa macam kali ini saya menulis semula daripada idea asal Dr. Kasim dan siap apa itu dan alhamdulillah
itulah hasil daripada apa yang kita rasakan dan perlu. Jadi saya ada banyak juga lah. Yang pertama saya rasa saya sebutkan sebutannya di sini. Dan ini fakulti kedua saya melawan selepas post 4.0, Synergy 4.0. Dan nampak gaya fakultinya aman, tenang, damai. Yang nampak lah kan, kita pegang pada yang nampak Ustaz kan. Kalau dalam bab jadi kita tengok yang nampak, jangan cari yang tak nampak. Kalau yang menggelegak kita tak nampak kan, kita assume tak ada lah, boleh Ustaz selamat kan. Yang kita nampak adalah aman, damai, dan dekan pun sebut tadi bahawa banyak kebaikan, alhamdulillah, dan saya melihat banyak benda yang boleh kita buat bersama. Di sini kita boleh bina kekuatan. Yang satunya branding, penjenamaan tentang fakulti ini. Dan yang kedua, ruang lingkup yang besar. Dan bila tengok, tadi pun sebenarnya saya duduk dengan YB tadi yang datang merasmikan band Brandy Bunch tu. Dia in fact Brandy Bunch menawarkan untuk kita kerjasama untuk melahirkan guru-guru peringkat diploma untuk early childhood education. So seolah-olah saya tak tahu, tak ada ke universiti lain buat, tak ada. Ada, tapi seolah-olah macam dia nak dengan kita. So saya nak bincang, dan kalau kita rasa kita boleh bekerjasama dengan mereka, dan marketnya besar dia kata. Kalau dia pun sendiri dah ada branch di Indonesia. Dan saya yakin ada lagi market kita yang besar untuk early childhood education. Dan yang kedua saya rasa yang kita sangat memerlukan ketika ini, sebenarnya saya lah, bila kita melihat kepada juga higher education, juga memerlukan pakar-pakar dalam menasihati atau memerlukan tenaga-tenaga pakar dalam menguruskan higher education. Sekolah jangan ceritalah, sekolah memang dah lama kita fokus, tetapi ini adalah keperluan baru. Jadi peluangnya sangat besar. Dan tadi sebut bahasa-bahasa, dengan bahasa Jepunnya, dan sekarang orang nak belajar macam-macam bahasa. Bahasa Inggeris ni saya rasa dah jadi macam selain macam apa dia bagi, peluang tu datang bergolek-golek. Betul dah datang depan kita, dan hanya kita nak rebut, dan hanya kita nak bersedia sahaja. Jadi bayangkan kalau peluang tu hanya lalu depan kita dan kita lepaskan. Jadi saya rasa di sini sangat-sangatlah memerlukan kerjasama semua sebagai satu fakulti yang sudah kita injek macam-macam. Dan daripada situ kita boleh tawarkan berbagai-bagai keperluan baru yang sedang berlaku. Dan dari segi manajemen, ialah kita dah pecah kepada IBS yang business school, tapi yang human ni kat sini kan, human resource pun saya rasa banyak benda baru yang perlu berlaku di bidang human resource. Banyak benda perubahan yang berlaku yang sangat pantas. Jadi inilah yang dulu kita rasa macam, saya pernah dengar lah kita ni selalu kata kami ni macam orang tak nampak kan. Macam kalau nak guna peribahasa dia kata melungkut di tepi gantam. Tapi it's no more kan. Maknanya saya rasakan bahawa fakulti ini sekarang menjadi mainstream fakulti. Malah berpeluang yang besar yang hanya perlu direbut dan membuat strategi-strategi yang betul. Jadi sekarang itulah semangat kita yang menjadikan UTM ni satu institusi yang kalau kita dah bagus tapi kita tak nak bagus saja, kita nak grade. Lepas grade kita nak grade lagi. It's never ending excellence. Dan saya harapkan kita akan melihat bahawa apa yang kita buat ini adalah satu perjuangan. Tadi saya bersama dengan YB Teo, kita menyatakan bahawa kita universiti ini adalah di mana kita rasakan, saya dah bincang dengan Dr. Kasim, saya dah bincang dengan tim yang akan insya-Allah kalau ada panjang umur satu buku lagi, hopefully yang terakhir insya-Allah, yang terakhir lah yang akan ditulis, dan kita akan meletakkan agenda pendidikan ini adalah satu perjuangan. Ini bukan kerja main-main yang saya selalu sebut kalau analogi kita sekarang, semua orang ini bukan cerita akademik, saya harap semua orang akan ambil ini mesej yang sama. Kita ni dalam kapal perang. We are in a warship. Dr. Abdullah. So apa kerja kita dalam warship? Dalam warship ni bukannya, dia berbeza dengan kalau kita panggil satu lagi orang pergi melancong kan dalam luxury cruise. We are not in the luxury cruise. Siapa yang nak pergi ke luxury cruise, itu mungkin ada track lain lah.
Kalau kita 4 track ni semuanya track kapal perang. Because saya personally rasakan bahawa hampir berfikir bahawa dalam keadaan negara yang begitu mencabar dengan kedatangan teknologi yang hampir tidak boleh ditahan-tahan, dengan pemikiran rakyat kita yang agak masih lagi kelabu, yang cerdik pun nampak kadang-kadang hilang pertimbangan, yang pandai kadang-kadang yang tak cerdik lagi lah. Jadi rasakan bahawa yang akan menentukan arah Malaysia kita, arah negara kita, arah global ialah pendidikan. Dan kita yang boleh mencorakkan pendidikan. Ini dah macam orang politik lah cakap. Sebab dah tak apa nak cakap dah, semua dah okey dah. Jadi dia tentang dah okey dah. Dan katanya daripada buku pun banyak tersebut. Tapi nak yakinkan kita bahawa ini adalah perjuangan, dan dalam perjuangan mana ada yang senang. Dan kalau Allah senang, maknanya saya tak sebutlah worship. Kalau senang, maknanya kita taklah berkorban, kan, bersusah payah. Kalau senang, maksudnya semua orang masuk jadi lecturer. Jadi harap-harap kita akan lihat bahawa ini adalah perjuangan besar, dan kita bukan hari ini saja kita berjuang. Kita dah berjuang lama dah, dan dilalui oleh rakan-rakan ni. Kita punya guru-guru yang dulu, orang yang lebih awal yang menggerakkan universiti teknologi ini, dan pastinya kejayaan kita pada hari ini kita meneruskan sahaja kesinambungan. Dan tadi dekan sebut bahawa banyak benda-benda yang mungkin kurang, tapi sebenarnya kita berubah. Kita boleh berubah. Saya yakin kita to certain extent kita dah berubah kerana kita menghadapi cabaran. Kan? Kalau saya yakin lah, kalau kata kita tak ada masalah keuangan contohnya beberapa tahun lepas, saya yakin kita masih lagi macam dulu lah. Saya yakin mana kita tak berubah dari cara berfikir, tak berubah dari segi agenda perjuangan kita, tak berubah dari segi banyak benda mungkin kita membazir, tapi Alhamdulillah dengan melalui perubahan dan kita sanggup menghadapinya, dan kita berada pada, saya rasa pada tahap yang sangat baik untuk terus melakukan perubahan ini. Jadi saya dah sebut tentang itu tadi, dan saya dimaklumkan paket ini adalah antara paket yang agak lumayan, duit-duit amanahnya. Bukan, inilah ruang untuk kita membelanjakan duit. Jangan simpan. Ini ada risiko simpan. Risiko bukan saya ambil. Baik saya ambil daripada orang lain ambil, kan. Maksud bukan saya ambil lah. Gunakan untuk kembalikan kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka menikmati suasana pembelajaran yang lebih baik. Dan kita minta duit ini untuk kita buat benda lain. Kita minta duit ini digunakan semula di sini, baiki kemudahan-kemudahan, mana-mana yang kita rasa kita boleh belanja, kita belanjakan di sini, supaya student tu rasa bahawa mereka akan mendapat manfaat daripada apa yang telah kita dapat daripada hasil pendapatan kita. Jadi dekan tadi membentangkan tentang performance management, dan memang saya rasa dalam kita pun kita melihat bahawa performance management ni bukan KPI sahaja, bukan ELPPT sahaja, bukan EIPT sahaja. Ia adalah holistik, ini perlu dilakukan secara berterusan, terus, dan memerlukan komitmen yang tinggi daripada pengurusan dan juga daripada kita semua. Sebab ini organisasi kita dah berubah. Kita dulu mungkin, saya tak pastilah, saya pun kadang-kadang dah lupa. Dulu approach kita adalah kita di government department, sebahagian daripada badan kerajaan, dan setiap bulan duit gaji tu almost macam tak ada masalah, kan? Macam lah sekarang ni pun tak ada masalah, gaji masuk kan setiap bulan. Tapi kalau kami di peringkat pengurusan tu ada kebimbangan. Satu peringkat sangat nervous. Apabila pada tahun 2016 kita diberi 90%, panik semua orang. 90% emolument dan zero on maintenance. Bayangkan maintenance masa tu kita gunakan 100 juta. Tiba-tiba tak ada duit tu. Duit tu tak ada. Jadi saya alhamdulillah di kalangan pengurusan, dan saya yakin alhamdulillah di sini ramai juga yang memang terlibat secara langsung, memahami secara langsung. Jadi suddenly kita jadi berbeza. Satu organisasi yang perlu
bergerak sendiri, survive sendiri. Sehingga saya kadang-kadang menyebut pada kawan di luar sana, kita seseorang menguruskan satu organisasi like a sinking ship. Satu kapal yang akan tenggelam, kalau tidak kita mengambil langkah-langkah yang perlu. Jadi pengalaman itu telah kita lalui, dan pengalaman ini saya lah yang sorry lah, saya sini civil engineer. Yang ada pada kami pun kami a bit civilized. Ada orang kata macam tu lah, civil engineering suatu lah hasil kabar. Tapi saya sendiri kosong dari pengurusan. Dr. Helen ada tak? Tak ada. Kelas. Jadi Dr. Helen sekarang bersama dengan Prof. Syahrir. Oh, dia ahib saya. Oh, dah takut tukar lah. Sorry dah salah. Tapi macam ni, tak apa. Saya nak mengatakan bahawa kami ini civil engineer. Jadi saya pun belajar paling kuat pun kalau management ni kita belajar construction management. Ini sangat jauh daripada realiti menguruskan sebuah universiti. Jadi ketika itu kita ada juga kita tekan panic button. Antara panic button siapa yang ingat ialah tiba-tiba kita perlu menguruskan sekumpulan profesor kontrak. Ingat kan kita ada perjumpaan, kemudian kita terpaksa buat very immediate measure yang ketika itu kita pun tak tahu suddenly is a very shock nama tu, dan kalau ingat lagi itu yang berlaku memang panik. Tapi alhamdulillah saya rasa kita mampu hadapinya, dan hari ini rasa macam dah biasa dah. Kalau tak ada duit tu senyum je lah. Kalau siapa kata kami dah buat ini, tolonglah, dan kami terpaksa bayar staf kontrak apa semua, berbangga lah. Kerana anda telah berjaya. Tak betul kalau siapa yang kata macam tu, teruskan begitu. Tambah lagi insyaAllah. Keluarkan lagi duit, cari lagi duit, keluarkan duit. Sebab itulah mode of survival yang perlu. Dan benda ni boleh kita buat. Peluang sangat besar. Itu yang saya dah sebut. Peluang yang ada depan kita ni, kita seolah-olah boleh buat apa saja yang kita nak buat, menguruskan universiti kita. Kita boleh ada wakaf, kita boleh fundraising, kita boleh baru ni kita jual tanah sikit. Kita dah bukan jual lah, kita pindah pilih kan, proses yang pernah kita pindah pilih tanah kita sebanyak 30 ekar dengan pendapatan 50 juta. Itulah kerja kita. Dan we can do that. Okam melalui proses, dan kita pun tak nak jual banyak-banyak kan. Baru ni kita boleh wakaf lagi tanah kita kepada staff untuk buat sekolah agama. Itu saya rasa contribution kita kepada staff kita. Dan tadi kita buka Brainy Bunch, sebuah sekolah yang akan menjadi insyaAllah lebih besar sebagai sekolah internasional dan sebagainya. So banyak benda dalam universiti ini kita boleh buat, dan dalam keadaan boleh buat adalah kita kena rebut, dan kita fight lagi dengan MOF, kita fight lagi dengan Kementerian Kerajaan, banyak lagi kita boleh buat. Dan untuk makluman mohon yang bersedia, saya boleh announce hari ini, UTM dalam kalangan JKNC, Jawatankuasa dan Chancellor Universiti Awam, kita mengetuai, ini saya mohon banyak ni pandangan ataupun input daripada sini. Kita mengetuai task force pemansuhan auto. Saya minta banyak dekan yang tolong saya, yang mana yang ada experience, pengalaman menguruskan higher education, menguruskan macam-macam. We need you to think. Dan kita lead, jadi mana kita akan berkumpul nanti dengan semua public universities. Saya dan aku dengan saya kan bukan tahu benda. So I need all of you. Kita berpeluang mencorakkan apakah bentuk akta yang baru yang kita rasakan universiti akan boleh melonjak lebih tinggi. Jangan komplain lah. The board now is in our court. Kalau kita boleh advise the government, inilah pemasaran aku perlu digantilah dengan akta baru. Kita yang berpeluang sekarang mencorakkan macam mana kita nak akta tu. Inilah dia kata otonomi kan. Jadi kalau dulu kita komplain je, sekarang kita diberi ruang. Kita banyak sekali komplain, ambil buat. Jadi saya harap kita bersedia, dan Prof. Syahrir tadi kami dah bincang, kami nak menggerakkan, kena very fast. Jadi kami akan mungkin menjemput orang pendidikan, orang apa tadi, legal di sini tak ada. Orang apa, HR memberikan input bagaimana kita rasa nak mencorakkan akta universiti dan universiti ini supaya dia muncul dalam bentuk baru yang memenuhi cita rasa kita. Tak ada komplain lah. Sebab dia bagi UTM jadi lead the task force. Dia kata cari isi yang
lama banyak cakap sikit. Tapi saya yakin kita memiliki tim yang baik untuk nak mencorakkan. Dan kita of course kita akan panggil universiti lain lah. Dan saya dah sebut performance management tadi. Saya harap dekan alhamdulillah dah melakukan yang terbaik. Saya rasa teruskan itu. Dan kita buka ruang kepada semua orang untuk progress dalam karier. Jadi ruangnya banyak saya dah sebut tadi. Dan juga caranya pun tak terbatas. Dan kita pun saya rasa dari segi apa isu dia kat sini, ustaz pun tak ada isu, ada profesor kan. So banyak ruang untuk ustaz dan profesor. Dan saya rasa nilai-nilai sekarang ni kita baru berbincang dengan MJIT untuk nak membawa satu kertas kepada, kalau boleh terus Perdana Menteri, untuk kita mengubah mindset kaki tangan awal. Sebab PM kita sangat minat dengan Jepun ni kan, budaya Jepun. Saya pernah cerita Mr. Kumara Guru. Kita ni bila kita sebut Tuan M suka Jepun, cara kerja Jepun, kadang-kadang bila orang Jepun tanya saya pun malu nak jawab. Apa yang baiknya tentang Jepun, apa yang tak baik tentang orang Malaysia. So saya nak cadangkan supaya elemen-elemen Jepun yang dah baik digabungkan dengan elemen-elemen nilai yang kita ada lah. I don't think anyone can challenge nilai yang kita ada. Cuma nak translate sahaja. Dan nak translate ini memerlukan masa dan arti memerlukan usaha dan kesungguhan dan juga kebijaksanaan. Ini kerja kita. Saya dah cakap dengan beberapa ustaz. Bila kita cerita pasal budaya memberi, saya baca buku yang ditulis oleh orang bukan Islam dan saya rasa dia sangat memberikan kita motivasi. So macam mana kita nak tukar paradigm ini, di mana kita boleh memberikan contoh-contoh yang hebat supaya orang boleh membudayakan ini. Hari ini saya jumpa dengan YB Fauziah Saleh, Hajiah Fauziah Saleh, YB Timbalan Menteri. Dia kata di khazanah negara sekarang ini ada 60 bilion duit yang tak boleh dituntut oleh orang Islam, punya milik orang Islam kerana sistem tadilah wasiatnya tak clearnya, waris tak clear, simpan 60 bilion. So, siapa yang nak tolong buka tabung? Siapa yang boleh tolong? Dia kata dia minta tolong mungkin UTM dan kerja bersama JAKIM dan sebagainya. Dan inilah kita memerlukan penglibatan rakan-rakan kita daripada yang nak injek saya rasa kita tak perlu inferior. Memang orang akan menekan kita supaya kita inferior. Malah kita sendiri yang akan tekan kita supaya inferior. Malam tadi menteri pun menteri kita dia ambil je gambar budak-budak Jepun kutip sampah, kutip potong rokok. Dia pun heran, budak Jepun kutip potong rokok lah. Saya kata apa nak heran YB, kita pun kutip sampah. Tapi bila kita buat, kita appreciate. Bila orang buat, kan ada orang viral, orang kata jemaah haji Jepun kutip sampah kan. Orang Malaysia, masa saya pergi pun kutip sampah juga. Tapi orang tak, kita ni inferior kan, tak pernah rasa kita buat betul dah bagus. Rasa orang lain je bagus. Jadi semalam sebab saya tak cakap dengan menteri segala kan, tak nak cakap menteri ni lah kan inferior macam tu kan. So saya pun ceritalah dengan seorang MC. Saya kata, alah, menteri ni patutnya carilah bahan-bahan tempatan. Saya hantarlah gambar kita yang kalau royong. Dan pula gambar yang saya hantar tu gambar saya masuk parit, gambar kita. So kalau nanti convocation, nanti kan kalau ada orang parent komplain beratur pergi parit, kita tunjuk gambar pergi parit maka masuk. Jadi, the issue is this inferiority complex. Saya rasa tak ada pun yang kurang lah kita. Cuma itulah kita kena hidupkan budaya cemerlang, budaya nak melakukan yang terbaik, budaya sinergi yang telah kita alhamdulillah to certain extent kita dah ada, dan budaya nak mencapai menunjukkan bahawa kita boleh cemerlang. Dan saya memerlukan ustaz-ustaz, banyak kali dah saya sebut ustaz lain, saya sebut lagi depan dekan. Please come forward, help us, bantu kita Prof Syarif struggle dengan institutional research. Macam mana dah, kita dah banner dah kan kita dah banner dah, nampak dah value yang kita amalkan. Tapi kita mohon
Ustaz nampak sikit apa ni, bahawa inilah agenda besar yang kita ada dan kita nak tunjukkan UTM tak malu lah. Apa salah kita target to be number one in the world, or number one in Malaysia, or number one in ASEAN, dengan kekuatan-kekuatan yang kita dah. Ini perjuangan lah saya sebutkan tadi. Dan kita bila berjuang ni maknanya akan adalah pengorbanan, akan adalah memerlukan keikhlasan, dan jelas kita punya alat dan sebagainya. Dan tadi apa nama dekan mungkin tak nampak kat situ ialah Ejang nampak tadi amal bakti. Jangan terlupa ramai kawan-kawan kita yang bagi tahu saya mereka berminat. Ada tempat tu sebab dia ada masalah dengan dekan, so dekan tak layan dia untuk amal bakti. Jadi dia mengajuk, dia cari saya, rata-rata dia cari saya nak join bakti, dia kata, tapi dekan tak sokong. Jadi saya harap dekan sains SSK ni taklah macam tu walaupun kita ada masalah dengan orang tu, susah nak kawal ke, tak apa-apa nak beri kerjasama ke, saya rasa kalau dia berminat untuk amal bakti, berilah ruang untuk amal bakti. Biar meriah fakulti kita ni dengan orang-orang yang hebat-hebat, yang masih sangat sebab saya rasa dari segi kecerdikan dari segi tahap ilmu ni tak ada expiry date kan. Umur pencen ada tapi expiry date, ilmu tak pernah expired kan Prof Saleh kan, tak expired kan, ilmu tak expired. Jadi kita gunakan mereka sehingga mereka sendiri rasa mereka tak mampu lagi ataupun mereka dah tak nak terlibat. Tapi tadi di fakulti sains bagus, dia latih ramai orang yang bersara, Ejang profesor pun bagus juga. Tapi Prof Syarif tadi kata kalau takut ini kita merah ni kan. Jadi kata Maira takkan pick up kalau kita gunakan Ejang, dia akan pick up kalau kita ambil amal bakti. Jadi saya cadang tadi combine pun tak apa kan, after all tak bayar-bayar apa-apa kan, kita cuma bagi dia tempat, dia bekerja di sini dengan amal bakti, dan mungkin boleh juga di-pairkan dengan space. Kalau dia nak sedikit keperluan untuk sehari hidup kan, mereka ni pencen dah ada pencen, manalah tahu kan Prof Bilal memerlukan sedikit saku hati dan sebagainya, kita buat kerja dengan space kan, space ada income kan, boleh bagi income. Jadi banyak cara lah untuk kita mewujudkan suasana-suasana begini. Dan satu lagi telah kat fakulti kita dah sebut pasal kita ke arah 4.0 humanizing education, kita fokus kepada kerja-kerja mendidik ni jadi kerja-kerja murabi. Kemara guru, you faham ke murabi apa? Dia tanya Ustaz Zul Jazrin, Joe Hazrin, apa dia murabi? Murabi ni guru-guru, mendidik, membentuk. Jadi sebab tu UTM Lead sangat penting, dan kita sangat penting bertukar paradigm kita daripada hanya memberikan kuliah biasa dan sebagainya. Memberikan kuliah dan sebagainya kepada membina mereka. Ini saya dah minta UTM Lead dan kita perlu lalui proses ini untuk kita benar-benar menjadi orang yang membentuk manusia. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, dalam bentuk itulah kita sebenarnya berperanan, bukan setakat memberikan technical knowledge, bukan setakat memberikan mereka language, bahasa apa ni, tentang knowledge on language, tapi kita juga memberikan mereka values. Jadi saya rasa besar tugas ini, sebab tu saya panggil Dr. Datuk Nazri sebagai Chief Murabi, Ketua Murabi. Jadi kita harap ini pun kita akan laksanakan, dan banyak peluang ini. Bila kita sebut je ada je peluang sebenarnya yang tak habis makan. Kalau kita rasa, apa aku nak buat lah, tak no. That is not relevant question. Yang lebih relevan ialah bila kita nak buat, dekat mana kita nak buat, apa yang boleh kita buat. Macam-macam boleh buat. Kalau kat universiti ni nak bersedekah, hari boleh bersedekah pula. Hari tabung wakaf ustaz tunggu, tabung endowment tunggu, tabung free food kat sini pun ada tunggu, hari-hari boleh bagi. Selain kalau kita ada kemampuan, dan memang kita ada lah, insyaAllah saya yakin ramai daripada kita mampu. Dan satu lagi jadi menunjukkan yang baik-baik kepada pelajar. Janganlah bila ada kes, saya harap tidak berlaku di sini, pelajar terpaksa komplain terus dengan saya. Ada kes, ada pensyarah dalam kelas marah dia, international student. Why do you come here? Why do you go to America?
Dan dia kata dengan student tu baik, pergi tempat lain lah, dia susah nak cakap bahasa Inggeris dia kata. Stres dia kata dalam kelas tu nak cakap bahasa Inggeris sebab apa? Ada seorang saja international student. Jadi ini tak baguslah. Saya harap mereka perhatilah. Kan kalau ada laporan-laporan begitu, orang macam ni pun kita ada track dia. Sebab sekali ada 4 track kan, kita akan wujudkan track yang kelima. Tak ada, ini mengganggu ekosistem. Dia seorang kan, beritanya mungkin sampai satu dunia, seorang je yang buat benda tu. Jadi beritanya akan sampai satu dunia. Dan ini bukanlah dalam semangat DNA yang kita katakan DNA duty. Dan benda dia bukannya, saya rasa bukan akan budak tu nak tipu. Dan tadi saya cakap kepada saya, budak yang bagi tahu ni ialah budak yang ambil subjek matematik. Dan dia kata bila pensyarah tu cakap bahasa Inggeris, dia fail subjek matematik. Tak cakap bahasa Inggeris. Bila ada dia tukar pensyarah, dapat pensyarah yang mengajar bahasa Inggeris, menggunakan bahasa Inggeris, dia dapat A+ subjek. Kan kenanya student tu. Jadi saya harap tidak alam. Dan kita perlukan student international. Dan ambil lah tadi, memang susah, saya pun susah nak cakap bahasa Inggeris. Memang lidah kita bahasa Melayu kan. Tapi kita ada sikit-sikit tu gunakanlah. Nanti saya saja mencuba dengan sains kan. Lecturer yang mengajar tu matematik kan, Prof Salih. Prof Salih ajar saya matematik. Dan saya rasa kalau yang mengajar matematik kan banyak sangat nak cakap kan. Ya tak? K2+. Lepas tu minus kan. Lepas tu 2 times 2. Saya rasa kalau times plus minus divide tu, vocab dia sangat limited. Tak? Takkanlah maksudnya, takkanlah susah sangat dia. Saya pun engineering kan, dalam engineering kami pun tak banyak sangat bahasa yang perlu dipakai. Bukan nak bercerita kan, kita cerita formula je, develop kan, develop equation, daripada equation tu kita, saya rasa taklah susah sangat. Jadi siapa-siapa yang rasakan ada kekurangan, kita ramai kat sini. Mungkin Prof Syukri, jumpa dekan-dekan yang lain tu, kalau ada masalah pelajar pensyarah-pensyarah yang memerlukan khusus tambahan, yang memantapkan bahasa Inggeris, you boleh offer dan charge lah sikit. Takkan beri kan. Ini kelas dewasa. Nah, memang peluang kan. Dan janganlah pensyarah-pensyarah tadi kata balik negara dia, dan berlaku lagi. Baru ni berlaku, dan ini saya baru lagi dapat maklumat minggu lepas. Jadi saya harap tidak berlaku lah kan. Jadi saya tak perlu sebut yang lain-lain sebab saya rasa nampak strategi 4.0 nampak okey. Fakulti Prof Syukri pun kata fakulti sangat okey kan? Dan tentang apa kita punya vision, kita punya VGU pun nampak berjalan dengan baik. Kita juga sedang merangka Vision 2025. Jadi saya rasa saya tak nak cakap banyak-banyak. DCP pun dah di kan, kalau ada tanya soalan hari ini boleh tanyalah apa-apa. DCP pun dah kita lancarkan, dan insya-Allah saya yakin akan banyaklah isu dari segi kefahaman pelaksanaan. Tapi tak apa, kita selalu terbuka, transparan. Kita akan jelaskan dan kita akan baiki mana-mana yang kita rasakan perlu dibaiki. Dan kita akan dengar semua feedback. Cuma satu lagi yang saya nak sebut dekat sini ialah research impact. Peluang untuk kita memberikan impact dalam research kita. Memang saya sebut selalu benda ni bahawa kita selalunya kita pegang pada ranking kan. Ranking ni menjadi petunjuk lah, tapi kita bukan ambil ranking itu sebagai hanya semata-mata petunjuk. Kita develop dah substance, daripada substance yang kita develop barulah kita masuk ranking. Daripada ranking tu kita dapatlah kedudukan kita dibandingkan, ataupun kita boleh sebagai benchmark. Sama juga dengan research. Kita tak naklah kita hanya target MyRA, KPI MyRA, segala-galanya MyRA, tapi impactnya orang tak nampak. Jadi kita kena adjust supaya MyRA memang kita kena isi MyRA tu, tetapi impact yang sebenar. Jadi banyak ruang jadi banyak ruang di mana community boleh dapat hasil daripada research kita. Dan saya rasa social science, kalau tadi nilai, kita boleh cerita pasal nilai 4.0 ni. Saya rasa macam-macam nilai yang perlu dikaji semula, yang perlu penelitian semula, yang perlu dan diceritakan dalam bentuk baru lah, dalam bentuk baru. Dan saya memerlukan, saya rasa Prof Syarif juga memerlukan rakan-rakan di sini membantu kami lah.
dalam mentranslatekan ataupun menterjemahkan agenda-agenda universiti dengan memberikan ruh yang baru kepada agenda ini dan besar yang tugas-tugas kita ini. Jadi Man, kita berapa man? Empat. Jadi saya rasa saya pun tak nak cerita banyak-banyak lagi dah. Sebab takut nanti apa yang saya cerita itu bukan benda yang dia nak dengar kan. Saya pun tak tahu apa yang kawan sini nak dengar. Jadi baik saya buka bagi soalan. Jadi boleh tanya apa-apa soalan. Dan selepas tu kalau saya tak dapat jawab, Prof. Syarif boleh tolong jawab. Especially on daftar dan sebagainya, fakta. Yang lain-lain itu saya harap alumni ini sebenarnya ruang yang besar juga yang boleh kita gunakan. Saya rasa kalau kat sini kita gunakan alumni Indonesia. Di Kurdistan sebenarnya kita berjaya ke Kurdistan because alumni kita. Dan sehingga kita berjaya berjumpa dengan Presiden Iraq. Kalau siapa nak bayangkan Presiden Iraq tu macam mana, dia ni macam Saddam Hussein dulu lah. So orang yang macam Saddam Hussein dulu kita berjaya jumpa untuk 10 minit. Ya, bukanlah Saddam Hussein, Presiden baru lah. Tapi dia Presiden Iraq. Jadi saya tak percaya sebenarnya jumpa dengan Presiden Iraq. Takut dikenakan kita je kan, oh ni Presiden Iraq. Tapi rupanya kita Google Google itu memang Presiden Iraq. Jadi saya semua yakin bahawa saya tunjukkan Facebook kita jumpa Presiden Iraq. Katakan orang tak percaya betul ke NCUTM pergi jumpa Presiden Iraq kan. Dia jumpa dengan dia tak tanya benda lain, dia tak tanya UTM, dia tanya Mahathir saja. Level-level dia lah. Dia pula cerita pasal education. Jadi itu melalui alumni. Dan industri saya banyak social case, social issue kan yang perlu kita address. Language I think is unlimited kita kemana guru bahasa Inggeris, bahasa apa-apa lah. Kalau boleh kita pun nak meningkatkan bahasa Inggeris di kalangan staff kita. Dan saya rasa ruang yang sangat terbuka. Dan kalau kata saya nak sebut lagi sekaligus Synergy 4.0 kita pernah nampak dah setahun kan, bulan 7 kan, ini bulan 3. So lagi 4 bulan kita boleh rayakan sambut first anniversary dalam keadaan yang sangat amat damai lah. Tak ada dekam, tak ada apa-apa kan, okey je kan. So alhamdulillah saya rasa itu satu pencapaian. Malah ada orang dah agenda kita ni macam dah settle ni, ada orang boleh tanya saya berbisik-bisik, betul ke dia kata UTM ni dah buat apa daripada 18 kan? Daripada 18 jadi 7. Dia bisik ke saya, tak nak kawan dia dengar, dia takut MC rasa offended kan. Dia tanya bisik-bisik, dia kata iyalah betul lah, daripada 18 jadi 7. Dia rasa macam urak-randa kan, pecah kapal kita dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi saya rasa kita pun dah rasakan itu perubahan memang sukar kan. Ada orang buat kartun kan, pernah tengok dah kartun. Dia tanya angkat tangan, siapa siapa macam dia tanya. Apa soalan dia? Siapa mahukan perubahan? Satu soalan lah. Dia angkat. Kalau tanya siapa mahukan perubahan, semua akan angkat tangan. Siapa mahukan perubahan? Sini. Ini soalan dia. Siapa kan mahukan perubahan? Allah dekat semua tak nak. Siapa mahukan perubahan? Tak nak. Apa-apa lah. Okey. Tapi soalan dia kata siapa yang nak berubah, semua tak akan tangan. Jadi itulah. Kalau kita pegang ini sedikit apalah sedikit tips dalam pengurusan ni. Kalau kita berpegang kepada orang bercakap, berpegang kepada orang komen, berpegang kepada kata hikmat yang semua orang akan share di Facebook masing-masing, saya rasa dunia ni akan aman damai. Semua cakap yang baik-baik, semua yang bercita-citanya baik-baik, tapi kita tahu berapa ramai yang boleh melaksanakan dan berapa ramai yang sanggup melaksanakan. Jadi terbukti di UTM ni ramai, insya-Allah kita ni yang sanggup menghadapi, dan ini adalah agenda universiti. Jangan kata ini dulu yang ini Wahid yang nak buat semua ni. Saya tak tahu kalau yang si lepas ni ubah balik, jangan marah saya. InsyaAllah apa yang kita buat ni adalah kita mewarisi agenda-agenda sebelum ini, kita teruskan sahaja, dan kita rasa ini adalah keperluan. Dan kita sangat berbangga sebenarnya kita dengan orang luar. UTM ada 7 fakulti sangat cantik, berbanding kami ada 18 fakulti sangat tidak cantik. Jadi itu dari segi brandingnya. Tapi saya nampak dekat sini hari ini kita rasa kita pun
duduk sama-sama memacu agenda universiti. Dan jangan rasa kecil lagi. Fakulti ini adalah fakulti yang insya-Allah saya yakin sangat hebat, malah boleh mungkin mengatasi insya-Allah fakulti-fakulti kejuruteraan yang lain dan seterusnya, membina lah nama yang hebat. Dan jangan fikir kecil, jangan fikir kami ini nak hebat kat Johor saja, kami ini nak hebat dekat Malaysia saja. Malah saya rasa sepatutnya kita kena jadi hebat di peringkat rantau dan mahalang internasional. Please, jangan stop cita-cita kita ini. Bukan untuk riak, bukan untuk kita, malah untuk ini adalah saya rasa tanggungjawab kita untuk rakyat Malaysia, kerana mereka membayar cukai, membayar gaji-gaji kita. Ingat setiap tahun rakyat Malaysia membelanjakan 450 juta duit gaji sahaja untuk UTM. Jadi bayangkan berapa sepatutnya hasil yang kita kena pulangkan semula kepada negara, insya-Allah. Jadi itu saja, saya rasa tak perlu apa-apa yang mesti yang saya terus handle kat sini, boleh?